Hai semua. Oke, video kali ini kita subjek matematik ya. Oke, kita sambung setakat mana yang kita berhenti untuk video sebelum ni. Praktiskan diri 4.1e muka surat 99. So video kali ini kita sambung soalan yang kedua. Oke, soalan kedua muka surat 100. Oke, ada terputus tadi kan. Oke, tengok dulu soalan, pastikan semua buka muka surat 100, buku teks matematik tingkatan 4. Oke, soalan nomor 2. Baca dulu soalan. Oke, sudah siap baca soalan. Oke, gambar Raja Venn menunjukkan set J, set K, dan set L dengan keadaan set semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Senaraikan semua unsur bagi persilangan set yang berikut. J silang K. Oke, J, kalau kamu tengok gambar rajah di muka surat 100 ini, set J adalah berbentuk gambar Raja Venn yang berbentuk apa? Berbentuk bulatan. Oke, berbentuk bulatan. Di dalam bulatan ada juga square. Adakah unsur-unsur dalam square tadi merupakan unsur bagi J? Tidak? Ya. Jawapannya ya. Unsur yang terdapat dalam set K yang bentuk square itu juga adalah unsur bagi J. Okey, di sini unsur-unsur bagi J adalah 2, 3, 5, 7, 4, 6 dan 9. Okey, so kamu senaraikan sendiri. J sama dengan buka tata tanda set kan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Okey. Set K pula. Apa unsur-unsur bagi set K? 4, 6 dan 9. Okey. Jadi di situ persilangannya kamu merujuk, kamu cari apa unsur yang terdapat dalam set J dan terdapat juga dalam set K. Ataupun kamu boleh senaraikan begini ya. Okey, J sini semua unsur bagi J. K semua unsur bagi K. So J silang K adalah 4, 6, 9. Okey, boleh tengok situ ah. 4, 6, 9. Okey. Soalan B, J silang L. Apa unsur bagi L? Ya, unsur-unsur bagi L ialah 1, 8, 3 dan 9. Okey. 1, 8, 3 dan 9. So J silang L. J silang L adalah apa unsur yang sama yang terdapat dalam set J dan terdapat juga dalam set L? Apa dia? 9 dan 3. Okey, soalan C. K silang L. K silang L, kita boleh tengok terus di situ persilangannya adalah 9. Okey, J silang K silang L. Bagaimana kita menentukan persilangan set yang melibatkan lebih daripada 2 set? Sama juga kita cari unsur yang berulang. Maknanya unsur yang ada dalam set J, ada juga dalam set K, ada juga dalam set L. So di sini kita senaraikan, kita sudah buat sini. Okey. Set J sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Set K 4, 6, 9. Set L 1, 3, 8, 9. So J silang K silang L, kamu pilih terus mana set yang lebih sikit dia punya unsur, rujuk di situ. So di sini set yang lebih paling sedikit unsur adalah set K. Itu 3 saja kan, 3 unsur, 4, 6, 9. So kita cek 4. Adakah 4 ini terdapat dalam set J? Ada kan? Tapi adakah terdapat dalam set L? Tiada. So kita tidak boleh cakap 4 itu persilangan untuk ketiga-tiga set ini. Okay, seterusnya kita cek unsur 6 dalam K. Ada tidak dalam J? Ada.
ada tidak dalam L? Tiada. So, tidak boleh disebut sebagai persilangan JKL. Okey. Yang ketiga, unsur ketiga, 9. Ada dalam J? Ada? Kan? Ada. Ada dalam L? Ada. So, maknanya di sini persilangan antara J, K dan L adalah 9 sahaja. Macam tu cara kamu menentukan persilangan yang melibatkan lebih daripada 2 unsur. Okey, soalan 3. Baca soalan 3. Fahamkan, tengok apa yang diperlukan daripada soalan 3. Okey, soalan nombor 3. Diberi set semesta X ialah integer yang mana nilainya antara 1 hingga 20. Di situ simbol yang digunakan adalah lebih kecil atau sama. Tengok soalan nombor 3. 1 lebih kecil atau sama dengan X, lebih kecil atau sama dengan 20. So, adakah 1 dan 20 termasuk dalam set semesta? Termasuk? Tidak? Termasuk, sebab di situ ada tanda ataupun ada simbol lebih kecil atau sama. Lebih kecil atau sama. Itu simbol yang macam ni. Okey, ni. Dia ada ni. Lebih kecil atau sama. Ini tanda lebih kecil daripada. Ini ada baris di bawah ni bermakna lebih kecil atau sama dengan. So, di situ simbol yang digunakan lebih kecil atau sama dengan bermakna 1 dan 20 adalah termasuk sebagai unsur bagi set semesta. So, integer 1 hingga 20. Korang senaraikan dulu semua integer yang terkandung dalam 1 hingga 20. Set semesta. Macam ni. Okay, nampak situ? 1, 2, 3, 4, 5, sampai 20. Okay. Seterusnya, P. Nombor perdana. Ingat lagi apa yang maksudkan dengan nombor perdana? Okay, nombor perdana ni kalau kamu ingat lagi, dia sentiasa ulang dari zaman muda-muda dulu kan, ikatan 1 semua. Okey, nombor perdana adalah nombor yang hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri sahaja. Maknanya satu nombor tu dia cuma boleh dibahagi dengan tepat oleh 2 nombor. Mesti ada 2 entiti nombor yang boleh membahagi secara tepat. Okey, contohnya kita ambil nombor 3. Nombor 3 boleh bahagi dengan 1? Boleh. Boleh bahagi dengan 2? Tak boleh. Boleh bahagi dengan 3? Boleh. Dapat nilai yang tepat. Maknanya 3 bahagi 3, kalau tekan kalkulator, kalau susah sangat tekan kalkulator, dapat nombor bulat. 3 bahagi 3 sama dengan 1. 3 bahagi 1 sama dengan 3. Kalau 3 bahagi 2 sama dengan 1.5. So, di situ ada poin tidak dikira sebagai pembahagian yang menghasilkan nilai tepat. Okey, jadi 3 adalah diklasifikasi sebagai nombor perdana sebab boleh dibahagi oleh 1 dan dirinya sendiri sahaja. Okey, kita consider pula nombor 4. Ini kita refresh balik apa yang dimaksudkan dengan nombor perdana. Okey, kita consider nombor 4. 4 boleh bagi dengan 1? Boleh. Boleh bagi dengan 2? Boleh. Boleh bagi dengan 3? Tak boleh. Boleh bagi dengan 4? Boleh. So, di situ ada 3 nombor yang boleh membahagi 4 tadi secara tepat. Iaitu nombor 1, nombor 2 dan nombor 4. Nombor perdana tadi syaratnya mesti boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri sahaja. So, dirinya sendiri itu tadi merujuk kepada nombor yang kita bincangkan, iaitu 4. 1 dengan 4. Kalau ada nombor lain yang boleh membahagi 4 ini secara tepat, bermakna 4 ini bukan nombor perdana. Boleh faham situ? Bukan nombor perdana. Okey. So, 1 hingga 20. Nombor perdananya adalah apa dia? Okey, tengok situ. P 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Okey, nampak macam nombor ganjil kan? Tapi ada nombor 2. 2 adalah nombor genap.
selebihnya nombor ganjil. Tapi tidak bermakna semua nombor ganjil adalah nombor perdana. Tidak. Kita ambil contoh nombor 9. 9 boleh dibahagi dengan 1, boleh dibahagi dengan 3, boleh dibahagi dengan 9. Biarpun dia nombor ganjil, tapi ada 1, 3, 9. Ada 3 nombor yang boleh membahagi 9 secara tepat. So, tidak dikira sebagai nombor perdana. Okey ya, ingatlah. Nombor perdana ni famous. Okey, seterusnya set Q ialah gandaan 5. Gandaan 5 apa dia? Gandaan 5 adalah sifil 5. Gandaan 5, 5, 10, 15, 20. So, korang consider 1 hingga 20 sahaja. Jangan consider nombor selain daripada 1 hingga 20. Sebab set semesta sudah dispesifikkan sebagai 1 hingga 20 tadi ya. Okay, so apa dia gandaan 5? 5, 10, 15, 20. Yes. Okay, seterusnya R. X ialah faktor bagi 10. Apa maksud faktor? Faktor bagi. Ingat lagi, faktor bagi. Faktor ni adalah nombor yang boleh membahagi suatu nombor secara tepat. Okey, kalau 10, kita bincangkan nombor 10. Kita consider nombor daripada nombor yang lebih paling kecil, 10. Bahagi 1, boleh? Boleh kan? Boleh secara tepat. Jadi 1 disebut sebagai faktor bagi 10. 1. 2. Boleh dibahagi tepat dengan boleh membahagi 10 secara tepat. Maknanya 10 bahagi 2. Boleh dapat nombor bulat tidak? Boleh kan? Dapat 5 kan? 10 bahagi 2 sama dengan 5. Nombor bulat. Yes, maknanya 2 itu juga adalah faktor bagi 10. Okey, 3 boleh? Tidak. 10 bahagi 3 dapat perpuluhan kan? Jadi 3 bukan faktor bagi 10. Okey, so faktor-faktor bagi 10. 1, 2, 5 dan 10. Soalannya, lukis gambar rajah Venn mewakilkan semua set yang diberi. Okay, cara yang paling mudah adalah kamu senaraikan dulu semua unsur bagi P, Q dan R. Seterusnya, cari persilangan. Persilangan, mula-mula sekali kita cek dulu persilangan antara ketiga-tiga set. Persilangan P, Q dan R. Persilangannya dapat, teacher dapat sini 5. Okay, korang boleh cek balik cek sendiri. P silang Q pun 5. Q silang R 5 dan 10. P silang R apa ni? 2 dan 5. Okay, bila lukis gambar rajah Venn, gambar rajah Venn ingat lagi adalah suatu bentuk poligon tertutup. Yang mana setiap nama bagi set terletak di luar bentuk tertutup tadi. Dan apa lagi tu? Setiap unsur dalam gambar rajah Venn dimulai dengan dot atau titik. Okey. Macam inilah. Okey. Ini teacher sudah jawab sekali soalan C, iaitu berdasarkan soalan B, iaitu berdasarkan gambar rajah di A, lorekkan kawasan yang mewakili persilangan P, Q dan R. So di sini persilangan P, Q dan R adalah 5. Okey, tengok situ set semesta namanya di luar. Set semesta, simbol set semesta di luar. Dalam bulatan, lepas tu ada set, mana set P? Ada set P yang terdiri daripada 2, 5, 3, 7, 11, 13, 17, 19. Setiap unsur dimulai dengan dot. Ada set Q, unsur-unsurnya 5, 10, 15, 20. Dan ada set R, unsur-unsurnya 1, 2, 5, 10. Okey, situ kamu tengok persilangan antara P dan Q adalah 5. Persilangan antara P dan R adalah 2, 5. Persilangan antara Q dan R adalah 5, 10. Persilangan antara ketiga-tiga P, Q, R adalah 5. 5 sahaja, one and only. Dapat? Okey, soalan 4. Seterusnya soalan 4. Okey, baca dulu soalan 4. Okey, soalan 4 ini tentang bilangan unsur bagi persilangan set. Okey, diberi set A, X ialah huruf dalam perkataan gigih. Boleh tidak kita cakap unsur-unsurnya G, I, G, I, H? Tak boleh. Apa unsur-unsur dia? G, I dan H sahaja. Kenapa tidak G, I, G, I, H?
Ya, sebab dalam satu set tidak ada unsur yang berulang. Okey? So, kalau di situ ada 2G, korang senaraikan sebagai 1G sahaja. Ada 2I, kita senaraikan 1I sahaja. So, kita dapatlah set A, GIH. Set B, DEIKAS. Iaitu huruf-huruf yang membentuk perkataan dedikasi. Dan apa lagi? Set C, perkataan jujur. Huruf dalam perkataan jujur, JUJUR. Tapi setnya unsurnya hanya J, U dan R sahaja. Tanpa ada pengulangan unsur. Okey? Okey, sudah senaraikan, bolehlah terus rujuk A silang B. Kita tengok A silang B. A silang B ada? A silang B ada? Ada, iaitu huruf I. So, bilangan persilangan N mewakili bilangan unsur. Bilangan unsur bagi persilangan A dan B adalah 1, iaitu I sahaja. Okay, kita tengok lagi. Soalan kedua, A silang C. A silang C. Ada persilangan A silang C. Tiada persilangan, tidak ada unsur yang berulang dalam A dan C. Bermakna kita sudah jumpa di sini satu set kosong. Satu set kosong yang mana kita cuma boleh tulis tata tanda set tanpa ada sebarang unsur di dalam. So, bilangan unsur untuk persilangan A dan C tadi adalah kosong. Okay, dapat? Okay, same goes to the rest questions. Kamu boleh kira sendiri. Okay, itu saja untuk praktiskan diri 4.1. Kita jumpa lagi untuk praktiskan diri 4.1 B. Terima kasih.